Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Suhaila binti Nur Azmi dengan nombor ID pelajar 2023-931943. Bersama dengan pasangan saya pada hari ini ingin membincangkan dan menerangkan mengenai tajuk pembentangan yang telah kami pilih. Dengan kod kursus CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa, kami memilih tajuk pendidikan terbaik dunia di United States Amerika Syarikat. Baiklah, hari ini kami akan membincangkan mengenai 4 topik, di mana topik yang pertama mengenai falsafah pendidikan di dalam era baru, topik yang kedua pendidikan di United States Amerika Syarikat, topik yang ketiga isu dan cabaran di dalam bidang pendidikan, dan topik yang keempat kemudahan dan akses teknologi. Dan akhir sekali kami akan membincangkan atau menerangkan kesimpulan yang telah kami dapati di dalam projek kami pada kali ini. Assalamualaikum. Nama saya Nur Atirah binti Aziz, nombor pendaftaran 202392717 dan saya akan membentangkan kos subjek CTU 552. Okey, pertama sekali saya akan terangkan objektif tentang pendidikan terbaik dunia, iaitu ada 4 dan salah satunya ialah objektif dia dapat melahirkan rakyat yang minat menuntut ilmu tanpa mengira peringkat umur. Objektif yang kedua pendidikan terbaik dunia ialah kita dapat bertukar pandangan dengan dunia luar. Yang ketiga ialah melahirkan rakyat yang sentiasa berusaha untuk mencapai sesuatu impian. Yang keempat, objektif dia ialah untuk mengurangkan jurang perbezaan di antara kaya dan miskin dalam menuntut ilmu. Okey, saya akan teruskan dengan pembentangan yang kedua, iaitu pendahuluan untuk pendidikan terbaik dunia. Okey, pendidikan ialah salah satu agenda besar yang boleh mempengaruhi kualiti dan ketamadunan sesebuah bangsa di dunia. Bila kita dapat lihat dengan mata kasar, setiap negara dia ada pembelajaran yang tidak sama, culture yang tidak sama, jadi dia punya kualiti dan ketamadunan di setiap negara tu ialah lain-lain lah. Secara didikan tu di setiap negara ialah lain-lain dan dia punya mindset pun dia akan menjadi lain. Okey, fasa pendidikan tersebut akan berlangsung dalam kehidupan manusia sama ada secara formal ataupun tidak formal. Seterusnya, proses pendidikan ini manusia membangunkan semua potensi yang ada merangkumi potensi akal jasmani ataupun tingkah laku dan rohani. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan mengenai falsafah pendidikan kebangsaan di dalam era baru ataupun di mana era baru yang diperkatakan adalah revolusi industri ataupun industry revolution, di mana revolusi industri yang keempat ini berlaku apabila berlakunya perubahan seiring zaman di dalam sektor pendidikan di negara kita ataupun pendidikan di negara luar. Okey, jadi apabila berlakunya perubahan di dalam sektor pendidikan tersebut, terdapat beberapa kepentingan kepada diri kita. Sebagai contoh, kita teguh dengan matlamat kita yang asal dan seterusnya kita ada jati diri kita yang tersendiri. Hal ini selaras dengan KPM di mana Kementerian Pendidikan Malaysia di mana memberitahu bahawa konsep revolusi yang sebenar adalah bukan untuk menambah baik sesuatu fasiliti, tetapi ianya lebih kepada menaik taraf pengetahuan, menaik taraf atau cara pakai kemahiran kita yang ada, sama ada kita melakukannya secara baik ataupun tidak. Jadi kita teguh dengan matlamat kita yang asal di mana selaras dengan FPK, falsafah pendidikan kebangsaan, untuk melahirkan insan yang seimbang bukan sahaja daripada segi jasmani, malah daripada segi rohani, emosi dan intelek kita sendiri. Jati diri ini pula lebih berfokuskan kepada agama di mana kita pembelajaran yang dilakukan pada waktu persekolahan iaitu agama Islam, tetapi tidak pada di Amerika Syarikat ataupun United States di mana pembelajaran jati diri mereka ini lebih kepada di luar waktu sekolah seperti di gereja atau di mana-mana organisasi yang lebih fokuskan kepada PAK ataupun pendidikan agama Kristian ataupun dikenali sebagai Christian Education. Di mana prinsip mereka ini adalah untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menyebarkannya kepada orang ramai. Okay, jika ada perubahan di dalam era baru, jadi semestinya ada cabaran yang mengikuti di mana sebagai salah satu contoh cabaran-cabaran yang berlaku di dalam negara kita dan negara luar di mana kurang pendedahan kepada
golongan yang berumur, pendedahan teknologi yang kurang dan kurang tempat pengaksesan percuma di mana mereka ini lebih memfokuskan kepada generasi tua ataupun golongan-golongan yang lebih berumur kerana mereka ini kurangnya pengetahuan. Seperti yang kita tahu, pendidikan teknologi ini lebih memfokuskan kepada pendidikan pada waktu persekolahan. Jadi mereka yang sudah berumur ataupun kurangnya pengetahuan tentang teknologi ini kurang mendapat informasi ataupun untuk pengawalan teknologi kepada anak-anak ini, mereka kurang pengetahuan tentang perkara-perkara tersebut. Cabaran ini mereka lebih fokuskan kepada orang yang sudah berumur ataupun mereka yang kurang berkemampuan untuk melanjutkan pengajian-pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Okay, seterusnya saya ingin menerangkan mengenai pendidikan di United States Amerika Syarikat ataupun tujuan sesuatu pendidikan itu diwujudkan, dan saya akan menerangkan secara umumnya di mana tujuan sesuatu pendidikan itu diwujudkan adalah untuk menaik tarafkan sesuatu masyarakat atau rakyat di mana mereka ini dihantar ke sesuatu pusat pendidikan untuk memperluaskan lagi ilmu-ilmu mereka, untuk memperluaskan lagi cita-cita mereka. Jadi pendidikan ini diwujudkan untuk membantu mereka melalui jalan-jalan tersebut. Okey, seterusnya tahap pendidikan sesuatu pusat di mana umumnya kita mengetahui bahawa di Amerika Syarikat mereka menggalakkan pendidikan seawal seusia 5 hingga 6 tahun, dan tahap menengah mereka bergantung kepada jenis kawasan ataupun sistem kurikulum. Saya memberitahu secara umumnya di mana Malaysia bermula pada tingkatan 1 hingga tingkatan 5, tetapi berbeza dengan di Amerika Syarikat di mana mereka mempunyai tahap menengah rendah, tahap menengah atas, dan pendidikan mereka ini lebih berfokuskan kepada jasmani dan intelek, dan mereka juga mempunyai program ataupun social emotional SEL ataupun literasi yang seimbang yang memfokuskan kepada sikap empati, kesedaran diri, global, toleransi terhadap orang lain. Dan secara umumnya mereka ini lebih memfokuskan kepada bahagian tersebut berbanding dengan kita di mana kita memfokuskan subjek elektif ataupun subjek mandatory atau wajib yang diambil. Seterusnya saya akan menerangkan isu dan cabaran di dalam bidang pendidikan di USA, Amerika Syarikat dan juga Malaysia. Saya akan terangkan dengan Amerika Syarikat dahulu. Salah satunya ialah kemampuan kolej, ketaksamaan pembiayaan, jurang pencapaian, kadar keciciran sekolah menengah, dan lagi satu ialah kes kadar buli. Seperti yang saya dapati di research ataupun penyelidikan yang saya buat di USA ni, kemampuan kolej dia untuk sama belajar mahupun sekolah rendah ataupun menengah macam di Malaysia, yang kesamaan dia lah. Di USA dia ada setiap sekolah tu dia punya yuran tu berlain-lainan. Dia tiada sekolah awam macam di Malaysia yang yuran pembiayaan dia ialah lebih rendah, iaitu kita panggil government punya sekolah lah ataupun university. Seterusnya kadar keciciran sekolah menengah. Tidak dapat keseragaman dalam kemasukan ke institusi IPT disebabkan wujudnya pelbagai haluan. Seterusnya kebanyakan pelajar memilih untuk menamatkan sekolah selepas tamatnya sijil SPM. Disebabkan banyak perspektif ataupun kurangnya minat terhadap belajar. Seterusnya saya akan terangkan slide ataupun pembentangan yang keempat, iaitu tentang kemudahan dan akses teknologi, menangani cabaran penggunaan akses teknologi yang berlebihan. Okey, jenis masalah dia ialah ketaksamaan dalam kemudahan. Contohnya macam ada pelajar yang mampu, dia akan ada kemudahan untuk menggunakan telefon pintar dalam buat research dia sendiri. Ada pelajar yang tak ada kemudahan tersebut macam komputer riba. Kemudian ketaksamaan dalam kemudahan, contohnya macam dari segi ibu bapa sendiri sebutlah, ada golongan yang miskin dan golongan yang kaya, dan ketersediaan peranti. Okey, jenis masalah ialah yang kita boleh tangani ialah pelaburan infrastruktur yang menggalakkan peningkatan pembiayaan untuk selesaikan keperluan infrastruktur sekolah. Contohnya kita boleh buat bilik komputer khas untuk pelajar. Seterusnya ialah pengagihan peranti saksama. Kerajaan kita dah pun menangani masalah ni dengan memberikan telefon pintar, peranti percuma ataupun laptop percuma kepada pelajar yang tidak mampu.
Okey, itu saja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, apa yang saya dapat simpulkan daripada pembentangan kali ini adalah di mana jurang perbezaan di antara pendidikan di Malaysia dan di Amerika Syarikat mempunyai jurang perbezaan yang sedikit tinggi, masing-masing mempunyai satu tujuan di mana untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan tinggi sekaligus setara dengan moral kita yang baik. Jadi di sini kita mengetahui bahawa secara amnya perbezaan atau perbandingan tidak perlu berlaku kerana selagi mana kita menuntut ilmu ataupun selagi mana kita mengejar pendidikan tersebut, rujukan dan aspirasi boleh datang daripada pelbagai sumber. Kita hendaklah mempunyai perasaan yang terbuka untuk menerima supaya kita sama-sama menjadi sebuah negara yang mempunyai taraf pendidikan yang tinggi dan bermoral baik. Sekian saja daripada kami, petajuk pendidikan terbaik dunia di United States Amerika Syarikat. Sekian, terima kasih.